Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Makin gempak ya, dan pastinya mungkin akan ada lama lagi individu ini yang berada di hospital sahabat semua. Apabila hari ini yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan untuk penubuhan RCI, habislah Mahathir, di mana mau lari lagi lepas ini sahabat-sahabat semua. Jadi ya, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda, ya, apakah perkara ini. Sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti ya berita gempa hari ini. Yang di Pertuan Agong perkenan tubuh RCI, Batu Putih, Batuan Tengah, dan juga Tubir Selatan. Itu antara perkara yang gempa yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Jadi Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah, dan juga Tubir Selatan ditubuhkan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119. Ia selepas mendapat perkenan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Bahagian hal eluan undang-undang, Jabatan Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan Sultan Ibrahim turut memperkenankan lantikan 7 Pesuruhjaya RCI yang dipengerusikan oleh mantan Ketua Hakim Negara Tun MD Raus Sarif dan mantan Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Datuk Zainul Ali yang bertindak sebagai timbalan pengerusi. Turut dilantik sebagai ahli ialah pengamal undang-undang Datuk Dr. Baljit Singh dan mantan Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Dr. Johan Samsudin Sabarudin, dan juga pakar undang-undang perlembagaan dan pentadbiran Profesor Datin Dr. Farida Jalil. Dan jadi itu sahabat sebenarnya perkembangan ya berkaitan dengan isu RCI ini telah pun dimuktamadkan. Bukan saya dimuktamadkan, yang di Pertuan Agong telah pun memperkenankan ya perkara ini. Dan Batu Putih ialah sebuah batu tunggal kira-kira 7.7 batu nautika 14 km selatan Tanjung Penyurap, Johor, dan 25 batu nautika dari timur Singapura. Jadi ia kini milik Singapura susulan pertikaian di bawah Malaysia dan Singapura ke ICJ pada 2003. ICJ pada 2008 memutuskan Batu Putih adalah milik Singapura. Batu Putih terletak di pintu masuk timur selat Singapura, mempunyai rumah api, helipad, loji penyagaraman, dan lebih penting lagi stesen penyiaran semula tentera. Sebelum ini dilaporkan ada penemuan 3 dokumen di National Archive of United Kingdom antara 4 Ogos 2016 dan 30 Januari 2017 yang mendorong Malaysia memohon semakan semula keputusan ICJ berhubung Batu Putih pada 2 Februari 2017 di bawah pimpinan Kerajaan Barisan Nasional. Ia termasuk surat menyurat dalaman pihak berkuasa Tanah Jajahan Singapura pada tahun 1958. Laporan mengenai satu kejadian difailkan ya Pegawai Tentera Laut Britain pada 1958. Dan satu peta beserta catatan mengenai operasi tentera laut dari tahun 1960-an yang memperlakukan Batu Putih tidak menjadi sebahagian daripada wilayah berdaulat Singapura dalam tempoh berkenaan. Bagaimanapun, pada 11 Jun 2018, ketika kerajaan ya di bawah pimpinan pentadbiran Perdana Menteri ketika itu, yaitu Dr. Mahathir Mohamad, membuat keputusan untuk tidak meneruskan permohonan semakan. Dan kerana itu, ketika Sultan Ibrahim yang masih menjadi Sultan Johor ya merasa kesal dengan keputusan yang dibuat oleh Dr. Mahathir ataupun Mahathir Mohamad ini. Dan kerap kali juga Sultan Ibrahim ini menggesa ya supaya disemak semula, dan akhirnya hari ini beliau selaku yang di Pertuan Agong yang ke-17 yang baru telah pun memperkenankan ya untuk RCI ditubuhkan, menyiasat ya apa yang berlaku, kenapa Mahathir tidak meneruskan ya semakan dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang menarik ya untuk kita tunggu dan lihat ya apakah hasil siasatan daripada RCI ini. Jadi sahabat-sahabat, sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan
kenyataan daripada polis di Raja Malaysia yang menyatakan ya polis kenal pasti suspek ugut ya bunuh terhadap rakyat Kelantan seorang peguam Nick Elin yang menang ke atas cabaran ya undang-undang jenayah syariah di negeri Kelantan. Jadi hari ini sahabat semua, apa yang dinyatakan oleh polis, mereka telah pun mengenal pasti individu di sebalik 3 akaun media sosial yang didakwa membuat ugutan bunuh terhadap peguam Nick Elin, Zurina Nick Abdul Razid. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid dilaporkan berkata, polis telah membuka 3 kertas siasatan berkenaan ugutan yang dibuat terhadap Nick Elin dan 1 kertas siasatan yang telah siap. Tahun lalu Nick Elin membuat 3 laporan. 3 laporan, kita buka 3 kertas siasatan dengan 1 daripadanya sudah selesai dan ada dengan TPR ataupun Timbalan Pendakwa Raya. 2 lagi laporan katanya masih dalam siasatan dan kita akan lengkapkannya dalam masa terdekat untuk serahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya, katanya seperti dipetik Berita Harian. Dan menurut laporan Cosmo juga, Alauddin berkata polis belum membuat tangkapan terhadap suspek. Itu antara kenyataan juga yang terkini. Dan terdahulu Nick Elin membuat laporan polis setelah menerima ugutan bunuh. Ekoran Langka memfailkan petition mencabar peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019. Ugutan tersebut termasuklah untuk sembelih peguam kelahiran Kelantan itu. Jadi Jumaat lalu juga panel 9 hakim Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 81 membenarkan petition peguam Nick Elin, Zurina Nick Abdul Razid dan anaknya Tunku Yasmin Natasha Tunku Abdul Rahman untuk membatalkan 18 peruntukan dalam enactment tersebut. Bagaimanapun hanya 16 ya. Ya, Mahkamah membenarkan hanya 16 yang dibatalkan daripada 18 itu. Dan susulan keputusan itu, Nick Elin berkata dia dan anaknya Natasha bukannya menyerang sistem syariah seperti yang didakwa sejumlah pihak. Sebaliknya, ia dilakukan berkaitan dengan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan. Perkara yang penting perlu dinyatakan adalah enactment jenayah syariah yang dicabar adalah hukum takzir. Ia bukan hudud dan ia bukan kazis katanya. Jadi yang dicabar sebenarnya itu adalah kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan yang mana dikatakan melangkaui menggubal undang-undang yang sudah ada ya di dalam Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan. Jadi karena itu ya kalau dikatakan Islam terancam, Islam dicabar, sebenarnya itu adalah satu tuduhan melampau sahabat-sahabat semua. Ya ramai yang telah pun membuat pencerahan termasuk Ketua Hakim Negara. Ya apabila menyatakan bahwa apa yang dicabar itu bukanlah mencabar Islam semata-mata maupun Mahkamah Syariah. Ya, tetapi undang-undang yang digubal itu melampaui kuasa ya ataupun tidak selari ya dengan perlembagaan persekutuan. Jadi sahabat semua, tapi ya kita dengar berbagai berbagai provokasi, berbagai kenyataan, ada yang menghasut, ada yang menyalahgunakan, ada yang parodi dalam bentuk hasutan, menyindir dan sebagainya, sedangkan apa yang dikatakan semua itu adalah tidak benar sama sekali. Jadi itu sedikit pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.